Tafita Bantang, saya Hikmah Juni. Pembubaran Dewan Undangan Negeri Sabah adalah sah. Pembubaran Dewan Undangan Negeri Dun Sabah adalah sah kerana telah mendapat perkenan Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Johar Mahiruddin. Naib Presiden Parti Warisan Sabah, Datuk Peter Anthony berkata, rakyat negeri ini tidak seharusnya dikelirukan oleh segolongan ahli politik yang bertindak menyebarkan maklumat kurang tepat mengenai pembubaran Dun pada 30 Julai lalu itu. Seperti yang kita maklum, kedudukan pada ketika ini bahawa Dewan sudah bubar. Dan ada juga suara-suara sumbang yang menyatakan bahawa Dewan kononnya tidak sah bubar. Tetapi pada akhirnya Dewan sudah bubar oleh kerana dia telah diperkenankan oleh Tuan Yang Pertama Tun. Jadi pilihan raya akan diadakan dalam masa 90 hari. Beliau ditemui pada majlis penyerahan jersey dan kelengkapan sukan kepada pasukan bola sepak Bandukan Legacy FC di Bingkor, Keningau semalam. Mengulas lanjut, Peter berkata rakyat di negeri ini lebih bijak kini selepas melihat sendiri kemelut politik yang telah berlaku. Kita nampak rata-rata mereka ini telah bersedia sebenarnya. Dan saya yakin mereka ini sudah membuat keputusan awal siapa sebenarnya yang akan mereka pilih. Kalau kita nampak daripada reaksi sambutan pada hari ini, kita nampak bahawa mereka lebih kepada sokongan kepada parti tempatan. Mereka tahu bahawa Warisan ini adalah satu-satunya parti yang mewakili parti negeri Sabah, parti tempatan. Dan selama ini parti-parti daripada lain telah gagal untuk membangunkan negeri Sabah. Dan keterbukaan yang menghormat Ketua Menteri kita itu yang menyebabkan mereka ini jatuh cinta kepada Warisan. Ditanya mengenai kesediaan parti menjelang pilihan raya, Peter menegaskan gerak kerja parti di peringkat akar umbi telah bermula. Pada ketika ini tengah turun di semua kawasan ataupun di tempat-tempat daerah untuk menerangkan kedudukan sebenarnya apa yang telah ataupun berlaku pada ketika ini. Kedudukan parti dan sebagainya itu dapat kita terangkan kepada pengundi-pengundi kita. Hari ini di Bengkulu dan sebentar lagi di Temunan dan di kawasan-kawasan lain. Kita akan sampaikan mesej kepada mereka. Tetapi saya yakin mereka sudah tahu, mereka sudah membuat pilihan. Tapi apapun di peringkat parti kita akan bekerja keras. Sementara itu, Datuk Peter berkata Parti Cinta Sabah PCS hanya untuk memecahkan undi masyarakat Kadazan Dusun Murut KDM. Sementara itu, Datuk Peter berkata Parti Cinta Sabah PCS yang aktif semula dan diketuai bekas Menteri Luar, Datuk Seri Anifah Aman adalah satu daripada taktik parti lawan untuk memecahkan undi dalam kalangan etnik, terutama Kadazan Dusun Murut KDM. Saya melihat taktik yang digunakan ini adalah pecah dan perintah. Mereka cuma mewujudkan satu parti untuk memecah belahkan undi daripada KDM. Tapi saya yakin orang KDM sekarang ini terbodoh. Orang KDM, kalau ada dia punya wakil-wakil rakyat yang katak yang tidak bermaruah, pengundi-pengundi di Bingkor ini khasnya ada maruah. Jadi saya percaya mereka akan pilih mana-mana parti yang betul-betul memperjuangkan hak-hak orang Sabah dan juga parti tempatan. Itu saya yakin. Peter ditemui selepas Majlis Mesra Rakyat di Bingkor, Keningau semalam. Menyentuh soal calon, Peter berkata beliau dan pucuk pimpinan parti-parti di bawah Pakatan Harapan akan menyenaraikan nama calon untuk pertimbangan Presiden Warisan Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal. Ya, di peringkat calon pula sesungguhnya kita sebenarnya akan menghantar beberapa nama. Sama ada daripada Warisan, begitu juga daripada APROM, begitu juga daripada DAP ataupun daripada PKR, dan akan diputuskan oleh Yang Berhormat Ketua Menteri nanti. Kita tengoklah. Tapi apapun apa yang kita akan turunkan pada hari ini, kita akan pertandingkan adalah mereka-mereka yang tidak ada jin daripada katak ni. Jadi
kita akan pastikan bahawa mereka yang diturunkan ini adalah mesra kepada rakyat, mempunyai kepribadian yang baik, dan tidak kiralah sama ada mereka ini Muslim, sama ada mereka ini Kristian, sama ada mereka ini Buddha. Oleh kerana itu bukanlah perhitungan, itu bukanlah ukuran untuk bertanding di kawasan. Oleh kerana di Sabah ini kita semua keluarga. Penyandang kerusi DUN Elopura, Kelvin Chong, menggesa SPRM menyiasat wakil rakyat yang melompat parti. Rumahnya pernah diketuk ejen politik di pagi buta ketika kebanyakan penghuni bumi masih lena di ulit mimpi bagi memujuknya untuk keluar parti dengan tawaran tertentu. Yang dimaksudkan penyandang kerusi Dewan Undangan Negeri Elopura, Kelvin Chong. Namun kini dengan identiti si pengkhianat parti sudah diketahui umum, Kelvin berkata Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sepatutnya menyiasat wakil rakyat yang sebelum ini mengaku ditawarkan habuan dan kini telah melompat parti beramai-ramai sehingga DUN Sabah dibubarkan. Tegasnya persoalan tidak sepatutnya timbul terhadap wakil rakyat kerajaan Sabah yang tidak membuat laporan kepada SPRM selepas mendakwa dikunjungi ejen-ejen politik untuk melompat parti. Beliau yang tidak berminat dengan tawaran itu dan tidak tahu apa yang ditawarkan berkata tidak perlu membuat laporan, namun jika SPRM mahu berjumpanya, beliau tiada masalah. Sebelum ini, SPRM dalam kenyataan berkata agensi itu telah melakukan siasatan dan menghubungi wakil rakyat yang mendakwa didatangi ejen politik tetapi enggan membuat laporan rasmi. Baru-baru ini, Kelvin dan dua lagi wakil rakyat iaitu pemimpin DAP, Jani Lasimbang serta adiknya Jennifer Lasimbang membuat laporan polis selepas didatangi ejen politik yang meminta mereka melompat parti. Pertembungan antara komponen Perikatan Nasional dalam pilihan raya Sabah sememangnya sukar dielak. Naib Presiden Parti Warisan Sabah, Dato' Jun Suang berkata, pertembungan antara komponen Perikatan Nasional dalam pilihan raya negeri sememangnya sukar dielak. Sebelum ini, pengerusi Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu Sabah, Datuk Seri Haji Ji Nur mengumumkan partinya bersedia meletakkan calon di 45 daripada 73 kerusi yang dipertandingkan. Manakala UMNO pula mahu mempertahankan semua 32 kerusi Dewan Undangan Negeri yang ditandinginya pada pilihan raya umum ke-14 lalu. Soal Dato' Jones, jika Bersatu bertanding 45 kerusi, bermakna hanya 28 kerusi DUN yang tinggal. Bagaimana pula dengan Musa Aman, UMNO, Parti Cinta Sabah, STAR, PBS, PBRS, LDP dan calon-calon bebas dalam kem Azmin. Namun, Jones turut mengingatkan rakyat Sabah agar tidak terpengaruh dengan budaya parti itu dan menolak amalan lompat parti untuk merampas kuasa yang membelakangkan mandat rakyat. Pada kali ini, kita perlu hantar satu mesej yang cukup jelas kepada semua pemimpin-pemimpin politik di Sabah ini bahawa kita akan tolak start dari hari ini, kita akan start hari ini seterusnya kita akan tolak budaya katak. Jadi siapa yang jadi katak nanti kita akan tolak. So tiada lagi katak selepas pilihan yang UMNO Sabah pula sedia berlembut dengan Bersatu Sabah dalam soal agihan kerusi pilihan raya negeri. Sementara itu, UMNO Sabah nampaknya bersedia untuk berlembut dengan Bersatu Sabah dalam agihan kerusi sempena pilihan raya negeri Sabah. Pengurusi Badan Perhubungan UMNO Sabah, Datuk Seri Bong Mokhtar Radin berkata, UMNO Sabah dan Barisan Nasional sedia berunding dengan rakan-rakan mereka untuk memastikan semua 73 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN akan ditandingi. Ketika ditanya mengenai hasrat Bersatu untuk bertanding di 45 kerusi, Bung berkata UMNO tidak akan mengenepikan rakan-rakan yang lain. UMNO Sabah, Barisan Nasional dan rakan-rakan yang lain, kita akan bertanding 73 kursi melawan Warisan. Bermakna UMNO Sabah akan berunding di kalangan komponen Barisan Nasional dalam sehari dua ini dan seterusnya kita akan berunding dengan rakan-rakan kita yang tidak pro dengan Warisan. Bung berkata demikian dalam sidang media di Pejabat UMNO Sabah di Kota Kinabalu petang tadi. Sebelum ini, pemimpin-pemimpin UMNO Pusat menasihatkan pengurusi Bersatu Sabah, Datuk Seri Haji Ji Nur agar jangan bermimpi untuk bertanding di 45 kerusi DUN dalam pilihan raya negeri Sabah. Bung berkata jumlah kerusi DUN yang bakal ditandingi UMNO belum dimuktamadkan. Namun jumlah itu tidak kurang daripada yang ditandingi mereka sebelum ini. Apapun, ia perlu bergantung kepada rundingan dengan rakan-rakan. Well, I think 85 to 90%. Untuk UMNO saja.
Dalam perkembangan berkaitan, Bung berkata wujud perbincangan untuk wakil rakyat UMNO yang meninggalkan parti itu selepas pilihan raya 2018 untuk kembali kepada UMNO bagi menghadapi pilihan raya negeri Sabah, namun belum ada keputusan dibuat. Wakil-wakil rakyat berkenaan sebelum ini telah menyertai warisan tetapi melompat sekali lagi menyokong Tan Sri Musa Aman yang cuba menggulingkan kerajaan Sabah secara tidak demokratik. Well, perbincangan ada tetapi belum dapat diputuskan lagi. Selepas tewas dalam pilihan raya umum 2018, 7 wakil rakyat UMNO yang menang menyatakan sokongan kepada Parti Warisan Sabah namun sekali lagi berpaling tadam menyokong Musa baru-baru ini. Mereka ialah Datuk Osman Jamal Balung, Datuk Bolkiah Ismail Pitas, Datuk Hamisah Samad Tanjung Batu, Datuk Sadi Abdul Rahman Sukau, Datuk Musbah Jamli Tempasuk, Datuk Muiz Picho Sebatik dan Jamawi Jaafar Kemabung. Ahli politik di Sabah perlu bangun dan berhenti menjadi katak politik. Ahli politik di Sabah perlu bangun dan berhenti menjadi katak, kata Presiden Persatuan Patriot Kebangsaan Brigadier Jeneral Bersara Datuk Muhammad Arsyad Raji. Ahli politik sepatutnya menyelesaikan semua masalah yang dihadapi oleh negeri mereka dan bekerja keras meningkatkan kesejahteraan sosioekonomi rakyat Sabah. Mereka juga perlu berperanan untuk memastikan KDNK negeri ini antara yang tertinggi di Malaysia. Muhammad berkata, politik katak memalukan diri mereka sendiri, keluarga dan masyarakat di Sabah serta semua rakyat Malaysia. Wakil yang dipilih adalah pemimpin rakyat. Mereka dihormati dan masyarakat menjadikan mereka sebagai teladan. Namun tindakan mereka baru-baru ini mendedahkan wajah mereka yang sebenar. Mereka tidak mempunyai prinsip dan mereka juga mengkhianati puluhan ribu orang yang memilih mereka kejahatan itu. Ini adalah satu dosa yang tidak dapat dimaafkan. Selepas meninggalkan AKO dan menyertai kem Tan Sri Musa Aman, penyandang Dun Sugut, Datuk James Ratib masih menunggu tawaran daripada mana-mana parti. Selepas meninggalkan APCO dan menyertai kem Tan Sri Musa Aman, penyandang kerusi Dun Sugut, Datuk James Ratib masih menunggu tawaran daripada mana-mana parti yang berminat menggunakan khidmatnya untuk mempertahankan kerusi itu. Katanya beliau tidak akan bertanding atas tiket bebas, sebaliknya mempertimbangkan jika ada parti yang berminat. James berkata demikian seperti dilaporkan FMT. Semalam, James seolah-olah mengibar bendera putih selepas tindakannya melompat parti bersama adun yang lain gagal mengambil alih kerajaan Sabah bersama Tan Sri Musa berikutan pembubaran DUN. James berkata hantarannya itu bukanlah bermaksud dia menyerah kalah daripada politik tetapi mempunyai maksud tersirat. Beliau turut menyatakan keyakinan dirinya masih lagi calon yang boleh menang atau winnable kerana masih mempunyai sokongan kuat di Sugut. 2 kes positif COVID-19 dikesan di pintu masuk Labuan. 2 kes baharu COVID-19 dikesan melalui saringan di pintu masuk antarabangsa Laut Labuan. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, kes pertama merupakan pelajar yang tiba dari Sandakan yang akan memulakan pengajian di Labuan. Manakala kes kedua pula dari penampang yang datang ke Labuan untuk bercuti bersama keluarga, katanya dalam kenyataan hari ini. Pertambahan 2 kes itu menjadikan jumlah kumulatif kes COVID-19 di Sabah meningkat kepada 400. Malang tidak berbau. 7 lelaki cedera apabila sebuah bot meletup di Semporna semalam. 7 pekerja sebuah pusat pelancongan cedera termasuk 2 kritikal dalam kejadian letupan sebuah bot berampiran jalan kastam di Semporna semalam. Difahamkan ketika kejadian, mangsa menjalankan kerja pemindahan petrol dari sebuah tangki minyak bot yang bercampur dengan air. Bagaimanapun ketika kerja itu dilakukan, berlaku satu letupan kecil secara tiba-tiba pada tangki minyak tersebut menyebabkan sebahagian mangsa terumban ke laut. Menurut jurucakap Balai Bomba dan Penyelamat Semporna, kejadian itu menyebabkan mangsa melecur pada beberapa anggota badan termasuk 2 daripadanya kritikal. Bomba menerima panggilan kecemasan pada 1.16 petang selepas semua mangsa diantar oleh pengusaha pelancongan di situ ke Hospital Semporna bagi menerima rawatan lanjut. Tiada kerja pemadaman api dilakukan dan bot hanya mengalami kerosakan kecil. Saya Hikmah Juni, Konsapatan.